Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan ketua saya akan membentangkan video assignment kami, iaitu ulasan video daripada Ustaz Firanda Adija yang bertajuk Tawasul Bid'ah dan Syirik di bawah subjek Tasih Mafahim Al-Islamiyah ISIN 22102. Pertama sekali, nama saya Nur Ashri binti Al-Bidin, nombor metrik 046203 daripada kelas 08A. Sebelum ini, kursus ini menanyakan kepada para pelajar tentang beberapa isu khilafiyah yang menjadi topik perbualan dalam kalangan masyarakat maupun kalangan intelektual dan asatizah di Malaysia ini. Setiap isu yang dibincangkan ada kalanya menjadi punca pergaduhan dalam kalangan masyarakat disebabkan timbulnya pelbagai-bagai pandangan menyebabkan banyak bentuk pemahaman yang diterima. Bersama ini berkaitan dengan bagaimana pelajar mengulas satu video yang berkaitan isu khilafiyah, tetapi huraiannya tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, latar belakang video yang diambil oleh pelajar pada kali ini mempunyai video Raihan Ramadan, bukan seceramah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, penonton ceramah Jemaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, tajuk kuliah Tawasul Bid'ah dan Syirik. Jumlah tontonan yang dapat daripada video itu 3,995 tontonan. Kita dapat beberapa ulasan terhadap video itu. Setengahnya ada yang menyokong Dr. Firanda Adija, setengahnya tidak, setengahnya pula membantah apa dari pandangan ustaz itu. Antara ulasannya itu daripada Mastur. Beliau menyatakan bahawa penjelasan daripada Ustaz Adija itu jelas sangat seperti sampai Al-Quran dan Hadis. Dan antara yang menafikannya pula iaitu Anto Madu Kelulut. Beliau berkata kau dikatakan tawasul kepada orang yang telah wafat itu bid'ah, maka jangan salah juga. Jelas terbukti bahawa ketika tahiyat semua orang tawasul dengan wasilah yang telah wafat. Dan sama juga dengan Umjono juga menyatakan ustaz ini iaitu wajib bid'ah. Jadi untuk mengulas video ini, kawan saya akan membentangkan pada next video, next slide. Okay, sebelum tu latar belakang penceramah, iaitu nama penuh beliau ialah Firanda Adija Abidin, dilahirkan di Sutomo, Surabaya pada 28 Oktober 1979. Beliau menghabiskan masa kecilnya sehingga berjaya lulus SMA di Kota Sorong, Papau. Pada tahun 1998, beliau diterima masuk tanpa menduduki sebarang peperiksaan dalam jurusan Teknik Kimia UGM, tetapi beliau hanya menjalani kuliah selama setahun. Beliau lebih meminati dalam bidang agama. Pada tahun 2000, Dr. Firanda mengikuti daurah ujian penerimaan mahasiswa baharu yang diadakan di Universiti Islam Madinah di Lombok. Seterusnya, pada tahun 2001, beliau melanjutkan pelajaran di Madinah. Menurut sumber ketika beliau menuntut ilmu di Arab Saudi, Dr. Firanda sering memberi ceramah di masjid-masjid yang berdekatan dengan kampusnya. Beliau juga pernah mengisi beberapa pengajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Sedangkan sangat susah untuk mendapat izin ceramah di masjid tersebut. Bukan itu saja, malah beliau juga selalu pulang ke tanah air untuk mengikut jemaah tabligh. Dan disebabkan gaya dakwahnya, Dr. Firanda sering dianggap beraliran Wahabi. Aliran Wahabi yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan pemikirannya ini juga sering mendapat kontroversi kerana beliau menganggap perbuatan menjarahi kubur dan tawasul ini sebagai bentuk amalan yang syirik dan kadang jelas sekali bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya akan disambung oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wani Hazrah binti Kasbi, nombor metrik 047403. Hari ini saya akan menyambut perbentangan daripada sahabat saya dan saya akan mengulas mengenai isu video. Okey, isu yang diketengahkan di dalam video ini terdapat dua isu, iaitu tawasul kepada Nabi yang telah wafat adakah bid'ah, dan juga isu tawasul merupakan isu khilafiyah. Okey, saya masuk kepada tawasul kepada Nabi yang telah wafat adakah bid'ah.
Menurut Ustaz Firanda, iaitu penceramah di dalam video tersebut, beliau berpendapat bahawa tawasul ini adalah perkara bid'ah sekiranya tidak sampai kepada tahap ibadah, dan hukum bid'ah ini bertukar kepada syirik apabila ia melibatkan ibadah. Dan ini beliau memberi contoh seperti apabila kita ingin meminta sesuatu namun melalui orang tengah, bermakna kita lebih berharap kepada orang tengah tersebut. Okey, ini bermaksud kita lebih berharap kepada manusia sedangkan kita harus meminta hanya kepada Allah. Okey, seterusnya, isu tawasul merupakan isu khilafiyah. Ustaz Firanda menjelaskan bahawa walaupun tawasul merupakan isu khilafiyah namun harus tegas mengenainya kerana ia adalah perkara bid'ah. Okey, ada yang mengatakan bahawa boleh beribadat di kubur, tetapi bukan semua ulama itu maksum. Terdapat juga hadis yang banyak melarang kita dari melakukan ibadat di kubur ataupun memberi sanjungan kepada penghuni kubur itu. Ulama salaf tiada yang mengatakannya, tetapi ulama mutaakhirin kebanyakannya membolehkannya. Okey, ini bermaksud bahawa Ustaz Firanda menjelaskan bahawa isu bid'ah ini merupakan ataupun isu tawasul ini sendiri merupakan isu yang baru dan hanya dibolehkan oleh ulama mutaakhirin kerana ulama salaf dulu tidak ada menyebut mengenainya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amali binti Muhammad. Nombor matrik 047442 dan insya-Allah saya akan sambung pembentangan daripada kawan saya sebelumnya, iaitu untuk saya adalah ulasan pelajar mengenai dengan video yang telah kami pilih, iaitu video daripada Ustaz Firanda yang merupakan berasal daripada Indonesia. Dan isu yang diketengahkan adalah isu tawasul. Dan soalan itu telah diutarakan pada Ustaz Firanda sendiri, iaitu dalam video itu dia kata, adakah tawasul ni adalah bid'ah? Maka Ustaz Firanda mengatakan itu bid'ah dan sekiranya melebihi melampau ataupun telah menyebabkan lari daripada konsep tawasul, ia adalah merupakan syirik dan haram. Jadi sebelum kita orang kata nak menelusuri lebih mendalam berkaitan dengan tawasul, kita perlu mengetahui apa itu tawasul. Jadi saya sediakan slide lah. Okey, apa itu tawasul? Dari segi bahasa adalah bermaksud mendekatkan diri. Dari segi istilah, ia bermaksud menjadikan sesuatu amalan sebagai perantara atau penyebab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh faham? Jadi, ada juga pendapat lain mengatakan tawasul tu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meminta doa daripada orang soleh yang masih hidup ataupun dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan amal soleh yang dikerjakan. Dengan tiga-tiga perkara ni ataupun ketiga-tiga bentuk ni, ini adalah tawasul yang dibenarkan oleh syarak tanpa khilaf, iaitu tanpa dipertikaikan. Okey, itu boleh faham. Dan dalam orang kata bagaimana kita nak bertawasul ni, dengan caranya menjadikan sesuatu sebagai pengantara di dalam kita berdoa. Contoh iaitu, ya Rasulullah, mohon sampaikan doaku kepada Allah begini-begini. Maknanya perantara tu yang dibolehkan adalah tiga ini. Jadi contoh ayat dia bagaimana? Ya Rasulullah, mohon sampaikan doaku kepada Allah begini-begini. Menampakkan bahawasanya Rasulullah lah sebagai pengantara di dalam kita berdoa. Dan janganlah kita lakukan seperti contoh yang di bawah tu. Ya Rasulullah, kabulkan doaku dengan minta begini-begini. Nampak jadi satu salah konteks ayat tu ataupun konteks doa tu disebabkan bukanlah Rasul yang akan memakbulkan doa kita. Sebenarnya hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan nak memahaminya tawasul ni adalah untuk sebagai perantara untuk kita dalam berdoa macam tu. Dan kita perlu ingat, kita bertawasul dengan Nabi tu bukanlah kita percaya mutlak bahawa Rasulullah boleh realisasikan doa kita. Namun dengan bertawasul mungkin doa kita akan dimakbulkan. Maknanya dengan caranya kita ni sebagai macam makhluk sahaja, makhluk biasa, untuk kita meminta sesuatu dengan cepat tu
kemungkinan dengan kita bertawassul melalui dengan orang-orang yang soleh ataupun dengan nama-nama Allah dan dengan perantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa kita tu dimakbulkan dengan cepat ataupun dipermudahkan doa tu. Jadi kaitan tawassul dengan jazam kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu maknanya selagi mana kita faham bahawa Allah lah yang maha segala-galanya, maka insya-Allah tawassul yang kita lakukan itu tidak terpesong. Begitulah maknanya uh, mengatakan selagi mana kita yakin dan percaya bahawasanya Allah itu yang memakbulkan doa, bukan pengantara yang kata bukan dengan pengantara itu, insya-Allah tawassul kita itu dibolehkan dan tidak terpesong melalui akidah kita. Dan menurut Dr. Haji Jahid bin Haji Sidi Al-Khalidi yang merupakan ahli panel tasawuf, dan beliau juga adalah penulis buku syarh dalam ilmu tarikat yang kita belajar untuk SEM ini. Beliau juga berpendapat orang yang bertawassul ni adalah semata-mata meminta kepada Allah dan tidak meniatkan perbuatan meminta mereka selain daripada Allah. Itu dibolehkan. Dan mereka yang bertawassul tu tidak menyembah dan memuja selain Allah, bukan memuja Nabi, wali, syekh dan lain-lain. Itu kata ini adalah antara kriteria-kriteria yang dibolehkan menurut Dr. Haji Jahid bin Haji Sidi Al-Khalidi. Seterusnya, apa yang lagi dibolehkan iaitu menyedari kehinaan diri dari berbagai dosa dan sifat kelemahan sehingga merasakan dirinya tidak layak menerima kurniaan Allah kecuali dengan keberkatan orang yang Allah cintai. Yang menunjukkan bahawa kita bertawassul melalui Rasulullah, iaitu kekasih Allah. Itulah cara-cara kita bertawassul, dan mereka tu juga mestilah menjaga adab doa yang Allah telah ajarkan dan boleh berdoa di mana-mana tempat seperti rumah, masjid dan lain-lain. Dan hendaklah tujuan bertawassul itu adalah hanya untuk mendapat keberkatan, iaitu tabarruk dengan mengingati para kekasih Allah. Jadi ini antara pendapat-pendapat Dr. Haji Jahid mengatakan bagaimana untuk membolehkan kita bertawassul. Jadi apabila kita melihat empat-empat kriteria ni, sekiranya ada dalam kita bertawassul, insya-Allah tawassul kita itu dalam keadaan baik dan betul. Begitu. Dan itu sahaja daripada saya, dan akan disambung pula kawan saya mengenai apakah tawassul yang betul dan tawassul yang salah. Okey, daripada saya. Terima kasih. Maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya, Nur Daniel binti Osman, Robometri 046453 akan menyambung pembentangan berkenaan tawassul yang digunakan. Kita lihat kepada yang pertama, tawassul dengan nama-nama Allah. Yang kedua, tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Dan yang ketiga adalah tawassul dengan amal soleh. Kita lihat kepada yang pertama, iaitu bertawassul dengan nama-nama Allah. Apa yang dimaksudkan dengan bertawassul dengan nama-nama Allah ini adalah menyeru manusia supaya berdoa dengan memuji nama-nama Allah Ta'ala. Sebagai contoh, Ya Allah, aku memohon kepadamu bahawasanya engkau adalah bersifat amat pemurah dan amat penyayang, lembut dan bijaksana. Maka sihatkanlah aku. Maka melalui doa tadi, bolehlah kita katakan bahawa memuji nama Allah terlebih dahulu dalam setiap doa merupakan tawassul dengan nama-nama Allah. Terdapat juga dalil yang menyatakan tentang berdoa dengan nama-nama Allah ini. Kita lihat menerusi surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang bermaksud, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Okay. Kita lihat pula kepada tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Apa yang dimaksudkan di sini pula adalah tawassul, iaitu tawassul yang mana berjumpa dan meminta doa dengan orang soleh, yang mana amalan orang soleh ini adalah bertepatan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagai contoh, menemui para ulama ataupun orang-orang soleh yang masih hidup. Okey.
Ketika mana tawasul seperti ini adalah tawasul yang dibenarkan kerana ia adalah tawasul dengan doa dan bukan dengan zat. Okey. Ketika mana Rasulullah SAW belum wafat, tawasul ini dilakukan kepada baginda sendiri, iaitu dengan cara meminta doa kepada Nabi dengan syafaat Nabi tersebut, dengan kemuliaannya, bukanlah dengan zat ataupun jasad Rasulullah SAW. Setelah kewafatan baginda, Ibnu Abbas juga merupakan orang yang dibolehkan bertawasul dengannya. Ini disebabkan apabila berlaku kisah di mana Madinah dilanda kemarau yang teruk. Ketika itu, orang ramai datang menemui Ibnu Abbas untuk bertawasul dengannya kerana beliau merupakan orang paling mulia di antara orang lain. Dan yang kedua pula adalah menerusi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah disebabkan Rasulullah SAW ada menyebut ciri-ciri yang mana boleh jika sekiranya manusia ataupun orang lain datang menemui Uwais Al-Qarni ini untuk bertawasul dengannya. Okey, yang ketiga pula adalah tawasul dengan amal soleh ini. Tawasul dengan amal soleh ini kita boleh lihat melalui kisah 3 orang lelaki yang mana terperangkap di dalam sebuah gua. Mereka memohon untuk melepaskan diri dengan amal-amalan soleh mereka. Yang pertama, lelaki yang pertama, beliau berdoa supaya dilepaskan beliau dengan cara beliau bertawasul dengan ketaatannya kepada ibu bapanya. Lelaki yang kedua pula, beliau bertawasul dengan cara amalan yang mana beliau hampir melakukan zina, tetapi beliau meninggalkannya kerana takut dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga pula, beliau berdoa dengan amalannya yang mana beliau amanah dalam memegang amal perkara yang telah diamanahkan kepadanya dan mengembalikannya dengan baik juga. Maka, melalui kisah 3 lelaki yang terperangkap di dalam gua dan bertawasul dengan amalan soleh ini, maka bolehlah kita simpulkan atau bolehlah kita katakan orang Islam boleh bertawasul dengan amalan-amalan soleh yang telah dilakukan seperti puasa, sembahyang, taat kepada ibu bapa dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat pula kepada tawasul yang dilarang. Tawasul yang dilarang ini adalah tawasul yang membawa kepada kesyirikan kerana mempercayai sesuatu selain dari Allah Ta'ala. Sebagai contoh, kita lihat yang pertama adalah memohon doa melalui perantara. Ini disebabkan orang Yahudi suatu ketika dahulu beliau bertawasul dengan berhala, pokok, memuja dengan keterlaluan. Selain itu, terdapat juga tawasul-tawasul dilakukan terhadap kubur, batu, kayu. Lebih teruk lagi, ada juga tawasul yang telah dilakukan melalui dewa laut, jin dan sebagainya. Kedua, tawasul yang dilarang adalah meminta kepada Rasulullah ataupun orang-orang soleh untuk disembuhkan. Sebagai contoh, wahai Rasulullah, ampunilah dosaku atau sembuhkanlah penyakitku. Maka di sini kita dapat lihat dengan jelas bahawa perbuatan seperti ini adalah syirik kerana meminta untuk disembuhkan kepada zat yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini adalah syirik. Namun tawasul ini juga menurut perspektif penceramah video, beliau mengatakan tawasul ini adalah isu yang bid'ah, sesuatu yang bid'ah. Sedangkan tawasul ini adalah isu yang khilafiyah di mana terdapat juga ulama yang menerimanya, ulama yang membenarkannya, terdapat pula ulama yang melarangnya. Secara kesimpulannya, tawasul yang dilarang ini hendaklah dijauhkan kerana ia boleh membawa kepada kesyirikan, kerana ia disertai dengan unsur-unsur peribadatan kepada zat yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nabiha binti Hilmi, nombor matrik 046331 dari kelas usul 8A. Jadi hari ini saya akan teruskan pembentangan yang telah pun rakan-rakan saya bentangkan mengenai ulasan video Ustaz Firanda Andirja mengenai tawasul. Apa yang akan saya bentangkan hari ini adalah 2 perkara, iaitu hukum bertawasul dan juga kesimpulan kepada keseluruhan
ulasan yang telah pun kami sampaikan. Slide ini menceritakan tentang hukum bertawassul. Hukum bertawassul terbahagi kepada dua, iaitu harus dan juga haram. Bertawassul akan dikira harus selagi mana mengikuti ketetapan syariat. Dalam Islam terdapat 3 cara yang dianjurkan untuk bertawassul dengan cara yang dianjurkan ataupun mengikuti ketetapan syariat. Pertama, bertawassul dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Contohnya, Allah Maha Hebat, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah dan sebagainya lagi. Seterusnya, bertawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Dan yang ketiga, bertawassul dengan amalan soleh. Jadi rakan-rakan bolehlah merujuk kepada keterangan mengenai ini pada pembentangan yang sebelum yang telah pun akan saya sampaikan. Jadi pandangan saya, dapatlah saya ringkaskan, bertawassul akan dikira harus selagi mana kita memahami Allah Subhanahu Wa Taala merupakan kuasa yang maha hebat tanpa sebarang tandingan. Kita tidak menganggap kuasa-kuasa lain ataupun makhluk lain boleh menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabulkan hajat kita. Jika kita memahami sebaliknya, maka hukumnya akan berpindah kepada haram. Jadi, mari kita tengok bagaimana pula hukum bertawassul yang dianggap haram. Tawassul akan dikira haram jika dilakukan dengan cara yang dilarang. Contohnya, bertawassul dengan sembahan berhala. Hal ini demikian kerana sembahan berhala telah pun dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah terdahulu. Mereka menganggap berhala sebagai Tuhan mereka. Yang kedua, bertawassul dengan pokok, bintang dan makhluk dengan keterlaluan. Bertawassul dengan pokok, boleh saya beri contoh dengan kita menganggap satu pokok boleh mengabulkan hajat kita. Jadi kita pergi kepada satu-satu pokok dan mengharapkan pokok tersebut boleh mengabulkan ataupun mengizinkan niat dan hajat kita. Seterusnya, bertawassul dengan bintang. Contoh yang paling mudah yang boleh saya kaitkan dengan kehidupan seharian ataupun penceritaan yang selalu kita dengar ialah tentang tahi bintang ataupun komet meteor. Rakan-rakan mesti pernah mendengar tentang ini, iaitu mengharapkan doa ataupun berpendapat doa akan dikabulkan sewaktu komet meteor ataupun tahi bintang melalui ruang angkasa. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bertawassul dengan makhluk pula merujuk kepada manusia, jin dan sebagainya lagi. Jadi, bertawassul akan dikira haram selagi mana ataupun jika kita meletakkan kepercayaan untuk mengabulkan doa itu kepada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menganggap perantara yang digunakan akan memenuhi hajat yang diingini. Jadi diharapkan rakan-rakan memahaminya dengan baik bagaimana hukum bertawassul harus dan bertawassul haram. Seterusnya, kesimpulan untuk keseluruhan ulasan ini dapatlah saya katakan bahawa tawassul boleh dilakukan selagi tidak melibatkan perkara syirik, iaitu perkara-perkara yang dilarang. Seterusnya, niat dan tujuan orang yang bertawassul perlulah betul. Seterusnya lagi, kita disarankan untuk ataupun jangan terlibat dengan segelintir golongan yang suka membid'ahkan pihak yang melakukan tawassul. Jika kita tidak mengetahui ataupun memahami tawassul dengan sebenar-benarnya, baiklah kita mendiamkan diri ataupun kita mempelajarinya ataupun bertanya terlebih dahulu dengan orang yang lebih arif agar tidak berlaku ataupun kita tidak melemparkan tuduhan yang tidak berasas. Isu bertawassul ini dikira isu khilafiyah. Jadi saya sarankan
untuk kita bersederhana mengenai isu khilafiyah ini. Kerana jika kita terlebih mengulas mengenai ini, boleh jadi kita akan menjadi ekstrim dalam melontarkan pendapat dan pandangan. Akhir kalam, saya ingin mencadangkan juga kepada rakan-rakan dan mengingatkan kepada rakan-rakan semua untuk menyokong ataupun mengikuti pendapat majoriti semasa, khususnya Ahli Sunnah wal Jamaah, agar diri kita tidak terjerumus dengan akhlak negatif dan sentiasa berada di jalan yang betul. Diharapkan pembentangan ini memberi faedah kepada rakan-rakan dan memberi kefahaman yang lebih baik kepada rakan-rakan tentang tawasul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitaufiq wa najah.